Shalom semua, mari kita bersiap sedia dan kita berdoa dalam senyap. Mari kita nyanyi sebuah lagu. Hari ini yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka cita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di syurga, kami berterima kasih sebab pada petang ini kami boleh berkumpul bersama dan terus memikir firman Tuhan. Minta Tuhan memberkati kami supaya kami mendapat hikmat dan kebijaksanaan dalam buku Amsal. Kami berterima kasih kepada Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema pada petang ini ialah cara mengajar kanak-kanak yang tercatat di buku Amsal bab 22 ayat 6 dan bab 23 ayat 13 sampai 16. Ajarilah anak cara hidup yang betul, maka sampai tua pun dia akan hidup demikian. Dalam buku Amsal bab 23 ayat 13 sampai 16, jangan ragu-ragu mendisiplinkan anak. Mereka tidak akan mati walaupun kena rotan. Sebaliknya, kamu mungkin menyelamatkan nyawa mereka. Hai anakku, aku gembira jika kamu bijak. Aku bangga jika mendengar kamu mengucapkan kata-kata yang jujur. Jadi, cara tradisi yang untuk membesarkan kanak-kanak ialah mengawal anak kanak-kanak dengan ketat, mengawal dia dengan ketat. Bah kata tidak kena rotan, tidak menjadi orang.
Namun cara kini membesar kanak-kanak, mengajar kanak-kanak lebih cenderung untuk menyokong dan membiarkan kanak-kanak menemui diri mereka sendiri. Cara-cara yang tercatat dalam buku Amsal ialah tidak terlalu mengawal, tidak mengawal dia dengan ketat dan juga tidak terlalu membiarkan kanak-kanak. Tujuan utamanya ialah mengajar kanak-kanak menjadi seorang yang bijaksana dan jujur. Bagaimana ibu bapa memberikan kebijaksanaan kepada anak mereka sendiri? Mengikut ajaran dalam buku Amsal, kita boleh tahu. Dan Reverend Timothy Keller memberikan 3 penjelasan. Mari kita dengar ya. Yang pertama ialah ucapan. Dalam buku Amsal, bab 4, ayat 4, dia cakap, Bapakku sentiasa mengajar aku, katanya, ingatlah ajaranku dan jangan lupakannya, lakukanlah perintahku supaya kamu hidup bahagia. Sini, dia cakap, biasanya ibu bapa berfikir bahawa kanak-kanak akan memahami ajaran yang tertentu tanpa mengajarnya. Tidak mengajar, dia boleh faham sendiri. Sebenarnya, ibu bapa membuka mulut dan memberi ajaran Tuhan adalah sangat penting. Kita mesti mengajar mereka dengan teliti dan jangan menyalahkan kanak-kanak dengan berkata, "Oi, begitu senang ini. Kenapa kamu tidak faham? Kamu tidak fahamkah?" Kalau kita tidak mengajar secara peribadi, secara satu orang kepada satu orang, kita pun tidak boleh menyalahkan anak kerana tidak faham. Anak kita kadang-kala mereka tidak faham. Ibu bapa boleh guna apa untuk mengajar kanak-kanak? Boleh guna apa? Alkitab boleh menjadi bahan pengajaran yang paling utama. Alkitab adalah bahan pengajaran yang paling utama dalam hidup kita. Yang kedua, tingkah laku. Tingkah laku. Dalam buku Amsal, bab 20, ayat 7, dia cakap, orang benar yang hidup dalam keikhlasan, begitulah berbahagia sekali keturunannya. Biar saya ulangi lagi. Orang benar yang hidup dalam keikhlasan, begitu berbahagia sekali keturunannya. Inilah menunjukkan konsisten tingkah laku dan ajaran kita. Sebagai ibu bapa, kehidupan kita juga boleh menjadi salah satu bahan pengajaran yang sangat penting. Maksudnya, dia cakap, orang yang benar yang hidup dalam keikhlasan bukan bermaksud ibu bapa tiada kesalahan. Manakala maksudnya adalah tingkah laku ibu bapa mestilah konsisten. Kanak-kanak mempunyai mata yang arif. Mata yang sangat arif. Mereka dapat melihat kepalsuan orang dewasa dengan jelas. Apabila orang dewasa melakukan kesilapan, kita mesti berani mengakui kesilapan kita. Ini menunjukkan konsisten tingkah laku dan ajaran kita yang konsisten. Kehidupan kita juga boleh menjadi salah satu bahan pengajaran yang penting, yang paling asli. Ketiga, anak sayang. Kamu ada anak sayangkah? Kamu ada sayang anak? Dalam buku Amsal, bab 4, ayat 3, dia cakap, ketika aku masih kanak-kanak dan tinggal bersama ayahku, masih kecil dan anak tunggal bagi ibuku. Sini dia cakap, inilah yang paling penting kalau berbanding dengan lain. Ibu bapa mesti menyayangi dan menghargai kanak-kanak. Biar saya ulangi lagi. Ibu bapa mesti menyayangi dan menghargai kanak-kanak. Menyayangi mereka tanpa syarat. Kanak-kanak tidak perlu ada keputusan yang cemerlang atau pendapatan yang lumayan baru mendapat kasih sayang daripada ibu bapa. Kanak sendiri adalah anak tunggal yang tersayang oleh ibu bapa. Anak tunggal
Bukan maksudnya satu anak saja, tetapi anak yang tersayang. Semua ni anak yang tersayang. Bukan oleh kebolehan kanak-kanak. Bukan oleh sebab kebolehan kanak-kanak ibu bapa baru sayang. Ibu bapa mempunyai banyak tuntutan, banyak permintaan pada kanak-kanak. Contohnya, saya barulah sayang kamu kalau kamu dengar kata sayang. Kamu mesti masuk ke universiti. Kamu tidak boleh pergi sini. Kamu mesti pergi sana. Banyak tuntutan. Semuanya membuat kanak-kanak tercedera. Mereka cedera sebab tuntutan ini. Kerana mereka berasa mesti mempunyai prestasi yang bagus baru berbaloi mendapat kasih sayang ibu bapa. Akhirnya, mengajar kanak-kanak bukanlah senang dan kadang-kala menghadapi situasi yang rumit juga. Ibu bapa tidak dijamin akan mendapat hasil yang baik selepas melakukan ketiga-tiga yang di atas. Kerana kanak-kanak sendiri juga merupakan elemen yang utama juga. Reverend Timothy Keller dia berkata bahawa ada 3 faktor menentukan laluan pertumbuhan kanak-kanak. Bagaimana kanak-kanak kita tumbuh? Bagaimana kanak-kanak kita besar? Yang pertama, kecenderungan hati anak sendiri. Yaitu anak kita cenderung kepada apa? Dan kedua, kualiti pengajaran ibu bapa. Kualiti pengajaran ibu bapa. Dan ketiga, yaitu pilihan anak sendiri. Inilah 3 faktor menentukan laluan pertumbuhan kanak-kanak. Jadi, ketiga-tiga faktor ini adalah kompleks dan saling berkaitan. Hanyalah Tuhan yang mengawal misteri ini. Kita hanya mau serahkan misteri ini kepada tangan Tuhan. Dan ibu bapa hendaklah buat apa? Ibu bapa hendaklah melaksanakan tanggungjawab mereka. Berdoa kepada Allah dan minta kasih karunia daripada Allah. Inilah perkongsian pada petang ini. Mari kita bersatu dalam doa. Minta Tuhan mengajar kami supaya berbijaksana mengajar anak-anak kita. Kami berdoa supaya Tuhan selalu melindungi kami. Supaya kami mengikut ajaran-ajaran yang tercatat dalam Alkitab. Supaya kami boleh mengajar kanak-kanak mengikut firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekian, terima kasih dan bye-bye.